Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Dr. Anis daripada Universiti Sains Malaysia. Tajuk pembentangan saya pada hari ini, penterjemahan istilah COVID-19 dalam media sosial Facebook. Okey, saya paparkan sekali lagi abstrak yang telah dihantar ke persidangan ini. Agak panjang, tapi jangan risau, saya akan ringkaskan. Okey, pertama sebagai pengenalan ya, COVID-19 telah pun melanda satu dunia ataupun seluruh dunia, bukan Malaysia saja, di mana pandemik ini telah mengakibatkan proses penyebaran maklumat berlaku dengan pantas dalam pelbagai bahasa. Dalam konteks kajian ini, saya mengkhusus kepada pasangan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sahaja. Medium yang digunakan ialah medium media sosial Facebook. Okay. Seterusnya, kajian ini bertujuan untuk menganalisis padanan terjemahan istilah COVID-19 yang disiarkan menerusi media sosial Facebook, Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya memanfaatkan pandangan Peter Newmark, sarjana dari bidang terjemahan serta pedoman umum pembentukan istilah bahasa Melayu yang diterbitkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi, kajian ini memberikan maklumat bahawa wujud pertindihan antara prosedur terjemahan yang digagaskan oleh sarjana bidang terjemahan serta panduan pedoman umum pembentukan istilah bahasa Melayu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, kajian ini juga memberikan maklumat bahawa fenomena keingrisan ataupun elemen bahasa Inggeris masih wujud dalam istilah versi terjemahan. Kajian ini juga membawa implikasi bahawa terjemahan merupakan salah satu cara penyebaran maklumat COVID-19 di samping memperbanyakkan istilah bahasa Melayu dalam bidang kesihatan awam dan perubatan. Okey, bagi memudahkan kelancaran serta pemahaman sesi ini, saya bahagikan kandungan pembentangan kepada 5 perkara utama. Pertama sekali ialah pengenalan dan latar belakang bagi kajian yang dijalankan. Kemudian kita akan menelusuri aspek penterjemahan istilah. Kemudian kita akan bergerak kepada data istilah COVID-19. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana data istilah ini dianalisis dan akan ada sedikit ulasan tentang hasil analisis data. Dan yang terakhir sekali ialah rumusan. Pengenalan dan latar belakang, kita akan lihat secara kronologi. Pertama sekali daripada tercetusnya pandemik COVID-19. COVID-19 bermula dari ataupun berasal dari Wuhan, China dan telah mengakibatkan kesan berangkai terhadap sektor utama dunia, antaranya kesihatan, ekonomi dan pendidikan. Selain memberikan impak terhadap ketiga-tiga sektor yang telah saya nyatakan sebelum ini, COVID-19 juga telah mewujudkan istilah-istilah baru serta mengakibatkan percambahan korpus peristilahan dalam semua bahasa di seluruh dunia. Kita dapati seluruh dunia terkesan dengan wabak COVID-19. Antara bahasa yang terlibat ialah bahasa Melayu. Dalam konteks peristilahan bahasa Melayu, penciptaan istilah melibatkan proses inovasi dan tata cara khusus. Hal yang sama kita boleh katakan dalam bahasa-bahasa lain di seluruh dunia. Jadi secara umumnya ataupun ringkasnya, setiap bahasa dunia mempunyai tata cara peminjaman dan penciptaan istilah yang unik bersesuaian dengan pemikiran dan kebudayaan tempatan.
Hakikatnya, penularan pandemik COVID-19 telah merancakkan lagi penciptaan dan penyebaran istilah ke dalam perbendaharaan kata pelbagai bahasa di dunia. Untuk bahagian penterjemahan istilah dan penciptaan istilah, saya senaraikan pandangan sarjana yang membincangkan tentang isu-isu ini. Okey, kita lihat dahulu. Dalam konteks Malaysia, ada pelbagai kajian yang menjurus pada aspek peristilahan bahasa Melayu. Antaranya kajian yang dijalankan oleh Hiyah dan Puteri Roslina. Berbanding kajian yang khusus kepada aspek peristilahan, ada juga sarjana seperti Natison dan juga Asmah yang mengkaji isu etimologi ataupun asal-usul bahasa Melayu. Daripada kajian kedua-dua sarjana ini, kita boleh mendapat maklumat bahawa bahasa Melayu itu sendiri meminjam perkataan daripada bahasa asing. Antara bahasa asing tersebut ialah bahasa Arab, Parsi, Tamil, Inggeris dan bahasa Cina, Mandarin. Okey, peminjaman ini juga berlaku secara berperingkat, iaitu bermula daripada meminjam perkataan daripada bahasa Sanskrit dan bahasa Arab dan seterusnya meminjam daripada bahasa-bahasa asing di seluruh dunia dalam usaha untuk memodernkan bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita lihat apabila berlakunya percambahan korpus perkataan, genre dan juga bidang juga bertambah banyak. Oleh itu kita ada pula laras bahasa bagi bidang khusus. Misalnya kajian Abdul Razak memberikan maklumat penggunaan bahasa Melayu mencakupi pelbagai bidang dan setiap bidang ini ada laras bahasa. Jadi pengguna bahasa dia kena peka dengan perbezaan antara bidang. Selain itu, langkah peminjaman ini juga telah mengakibatkan fenomena keinggrisan berlaku. Namun, fenomena ini tidak wajar dilihat dari perspektif negatif semata-mata kerana peminjaman kata asing daripada bahasa Inggeris ini juga mempunyai kebaikan dan juga sisi positif. Dalam konteks kajian ini, untuk penterjemahan istilah, saya merujuk pertama sekali pandangan sarjana Newmark dan yang seterusnya ialah pedoman umum pembentukan istilah bahasa Melayu. Selain itu, saya juga merujuk pedoman umum ejaan bahasa Melayu, khususnya apabila ingin meneliti cara ejaan suku kata, konsonan dan waka dalam bahasa Melayu. Okey, jadi berdasarkan gabungan pandangan Newmark dan juga pedoman umum pembentukan istilah bahasa Melayu, saya dapati sebenarnya wujud pertindihan ataupun persamaan antara konsep yang digagaskan oleh DBP dan juga sarjana bidang terjemahan. Antara konsep yang cara penggunaannya sama ialah prosedur naturalisasi dan transliterasi, prosedur transference dan pinjam terus, serta prosedur terjemahan litera dan pinjam terjemah. Selain itu, saya juga dapati PUP-IBM memberikan panduan yang lebih khusus apabila kita memperkatakan tentang penterjemahan istilah kerana ada beberapa garis panduan yang diberikan dari konteks makna, bentuk, golongan kata, semantik, perbendaharaan kata dan juga penggunaan singkatan ataupun akronim. Kajian ini melibatkan data istilah COVID-19 yang diperoleh daripada media sosial Facebook sahaja dan melibatkan 5 proses. Proses pertama ialah pengumpulan istilah. Seterusnya, kita lihat dari segi pasangan bahasa yang terlibat ialah bahasa Inggeris, bahasa Melayu dari bidang kesihatan dan perubatan. Istilah ini telah dikumpulkan dari Julai sehingga Ogos tahun 2020.
Ketiga, pasangan bahasa ini dianalisis bagi mengenal pasti pola-pola yang terlibat. Analisis ini dilakukan secara perbandingan antara kedua-dua bahasa. Keempat, pandangan Newmark serta PUP-IBM dimanfaatkan dalam menganalisis data. Peringkat yang terakhir, peringkat kelima, kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis perbandingan istilah bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Berikut saya tunjukkan bagaimana data disusun. Okey, di lajur yang pertama, bahasa Inggeris, istilah bahasa Inggeris disenaraikan. Hanya 4 contoh sahaja yang diberikan dalam pembentangan ini yang mewakili pola-pola yang ada di dalam data. Okey, seterusnya dibandingkan dengan padanan terjemahan istilah bahasa Melayu di sebelah kanan. Kemudian saya akan nyatakan prosedur terjemahan Newmark yang terlibat, sama ada naturalisasi, transference, literal, dan seterusnya versi PUP-IBM juga akan diberikan. Berdasarkan analisis data, ada beberapa maklumat yang boleh dirumuskan. Pertama sekali, istilah boleh terdiri daripada akronim, kata tunggal, kata terbitan dan kata majmuk. Yang kedua, berdasarkan analisis data istilah COVID-19, saya dapati wujud perbezaan antara istilah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kenapa perbezaan ini wujud? Perbezaan ini berlaku bagi menyesuaikan istilah mengikut hukum kedua-dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam konteks perbincangan ini. Berlaku juga perubahan ejaan, suku kata dan sebutan. Secara tidak langsung memberi maklumat bahawa berlakunya fenomena keinggrisan dalam penterjemahan istilah. Pola yang terakhir ialah berdasarkan contoh slide sebelumnya, ada satu perkataan ataupun satu istilah dalam bahasa Inggeris yang mempunyai dua padanan terjemahan. Secara tidak langsung, tindakan ataupun langkah ini boleh mengakibatkan ketidakselarasan berlaku dalam penggunaan istilah. Berdasarkan perbincangan sebelum ini, ada 3 perkara yang saya boleh rumuskan. Pertama sekali, terdapat pertindihan antara prosedur terjemahan yang digagaskan oleh Sarjana Newmark serta panduan pedoman umum pembentukan istilah bahasa Melayu yang diterbitkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita lihat bahawa kajian dalam bidang terjemahan dan juga bidang bahasa sebenarnya mempunyai persamaan, bersifat rentas disiplin juga. Dan pertilihan ataupun persamaan itu saya senaraikan juga dari segi konsep naturalisasi dan transliterasi adalah langkah ataupun perbuatan yang sama, meminjam perkataan bahasa asing, kemudian menyesuaikan kata pinjaman tersebut mengikut sistem bahasa sasaran. Yang kedua, persamaan antara konsep transference dan juga pinjam terus. Apabila penterjemah misalnya dalam situasi ini akan meminjam sesuatu perkataan tanpa melakukan sebarang perubahan terhadap bentuk perkataan. Yang terakhir sekali ialah konsep literal dan juga pinjam terjemah. Apabila penterjemah sekadar meminjam, memberikan padanan terjemahan sejadi, pada masa yang sama mempertimbangkan hukum tata bahasa, misalnya diterang dan menerangkan. Okay, rumusan yang kedua, data kajian ini juga memberikan maklumat bahawa elemen bahasa Inggeris wujud dalam istilah versi terjemahan, memandangkan istilah COVID-19 dicipta dan berasal dari luar negara. Walau bagaimanapun, fenomena ini tidak wajar dipandang dari sisi negatif semata-mata, kerana langkah peminjaman kata asing mampu memperkaya perbendaharaan kata di samping memindahkan ilmu pengetahuan. Rumusan yang ketiga, kajian ini membawa implikasi bahawa terjemahan merupakan salah satu cara penyebaran maklumat COVID-19
di samping memperbanyakkan istilah bahasa Melayu dalam bidang kesihatan awam dan perubatan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.